Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Muharram 24 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Berfashion jangan sampai bersenda agama. Juga 4 termasuk warden didakwa bunuh penghuni pusat pemulihan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diberi layanan istimewa di penjara. Menerusi satu ciapan ataupun catatan di Facebook hari ini, jabatan itu meminta penyebaran maklumat palsu berhubung kemudahan di penjara untuk orang kenamaan atau VIP dihentikan segera. Dalam kenyataan tersebut, pihaknya turut melabelkan siaran gambar yang kononnya adalah sel bagi VIP dengan kemudahan selesa adalah berita palsu. Terdahulu tular di media sosial, dakwaan kemungkinan layanan VIP diberikan kepada Najib di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukumannya penjara 12 tahun berhubung kes penyelewengan dana SRC International yang berhad semalam. Perkara tersebut tercetus apabila seorang pengguna Facebook memuat naik gambar sebuah bilik mewah dengan mendakwa ruang berkenaan digunakan untuk tahanan VIP. Katanya sel bagi VIP tidak sama seperti bilik banduan biasa kerana mempunyai akses kepada kemudahan televisyen, internet serta dilengkapi alat penyaman udara dan tilam. Semalam, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Hukuman itu disabitkan dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Serang Berhad. Panel 5 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat membuat keputusan itu selepas selesai mendengar hujah dan permohonan yang dikemukakan sepanjang rayuan akhir bermula sejak minggu lalu. Rayuan Datuk Seri Najib bagaimanapun ditolak sebulat suara dan sabitan serta hukuman dikekalkan. Dengan keputusan itu, Datuk Seri Najib akan mula menjalani hukuman penjaranya berkuat kuasa semalam. Seorang ustaz dan 3 warden sebuah pusat pemulihan dadah di Padang Rengas berdepan hukuman mati atas pertuduhan membunuh penghuni pusat itu Rabu lalu. Keempat-empat tertuduh didakwa membunuh Muhammad Syahrul Samion, 25 tahun dan kesemua hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar. Mengikut pertuduhan Nasri Wafi Jamaluddin, Nur Ashraf Iqmal Jaafar, Ahmad Anat Fairuz Anak dan Muhammad Luqmanul Hakim Abdul Aziz didakwa melakukan perbuatan itu di Pusat Pemulihan Darul Islah Padang Asam, Padang Rengas pada pukul 12.30 tengah hari sehingga 7.45 malam 17 Ogos 2022. Tiada jaminan ditawarkan kepada 4 tertuduh dan mahkamah menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula sementara menunggu laporan bedah siasat dan kimia. Media Jumaat lalu melaporkan seorang penghuni sebuah pusat pemulihan dadah ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam bilik tetamu dengan kaki dan tangannya diikat kain. Hasil bedah siasat terhadap mayat dengan kesan lebam dan luka di badan itu mendapati punca kematian mangsa akibat kecederaan parah pada bahagian dada serta otot-otot dan tisu badan disebabkan trauma tumpul. Susulan kematian lelaki itu, 4 lelaki membabitkan seorang ustaz dan 3 warden pusat pemulihan itu ditahan untuk siasatan lanjut. Jangan mainkan agama dan buat provokasi. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad ketika memberi reaksi berhubung penampilan seorang individu yang seolah-olah mempersendakan agama Islam di KL Fashion Week di Ibu Negara baru-baru ini. Setiap agama berhak menganuti agama masing-masing untuk mencapai kedamaian dan perpaduan yang utuh. Unsur-unsur bersifat provokasi seperti begini. Saya tidak nak wujud negara kita macam tu rupa. Sebab tu kita harapkan kalau ada kes macam ni kena ambil tindakan segera. Polis pun kena boleh ambil tindakan segera untuk diambil tindakan kalau tahu individu tadi. Orang manusia tidak boleh dibiarkan untuk wujud di negara kita. Kalau ada pun kita kena hukum dia supaya ada memberi pengajaran kepada orang lain.
Setiap rakyat katanya berhak menganuti agama kepercayaan masing-masing, namun perlulah menjaga sensitiviti agama lain bagi mencapai keharmonian. Tular di media sosial seorang lelaki berbangsa Cina memakai songkok dan memakai baju separa bogel di satu majlis peragaan fashion di ibu kota. Perkara itu mendapat kecaman dari netizen yang sememangnya tidak senang hati dengan perbuatan lelaki berkenaan. Seorang anggota polis berpangkat sarjan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM4,300 tahun lepas. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, Muhammad Azlan Muhammad Noor, 36 tahun, didakwa meminta suapan daripada Said Shukri Said Razi dan Syahrul Nizam Abu Bakar masing-masing sebanyak RM1,500 sebagai dorongan untuk tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap mereka yang sedang disiasat. Bagi pertuduhan ketiga, Muhammad Azlan didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya satu suapan wang tunai RM1,300 daripada Said Shukri DIP di seberang Perai Tengah pada 6.25 petang 8 Ogos 2021. Semua pertuduhan itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Hakim Zul Hazmi Abdullah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan yang lain. Kes disebut semula 26 September depan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azlan Basri manakala tertuduh diwakili Peguam Chandra Segaran. Wang simpanan seorang pesara wanita berjumlah lebih RM350,000 lesap gara-gara diperdaya sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai pegawai bank. Ketua Polis Daerah Papar Deputi Superintendent Kamarudin Ambo Saka berkata, mangsa yang juga pesara kerajaan berusia 62 tahun menerima SMS jam 9.07 pagi pada 17 Ogos lalu yang menyatakan bahawa mangsa ada membuat pembelian secara dalam talian. Mangsa kemudian bertindak menghubungi nombor telefon yang disertakan dalam SMS itu dan suspek yang menyamar pegawai bank meminta semua maklumat akaun bank mangsa. Mangsa kemudiannya berkongsi semua maklumat akaun banknya bersama nombor kod pengesahan transaksi TSC. Dia hanya menyedari wang dalam akaunnya dipindahkan ke akaun pihak ketiga pada 20 Ogos lepas dan membuat laporan polis semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Seorang warga emas maut dihempap dinding konkrit ketika melakukan kerja penerbangan pokok di Kampung Padang Midin, Kuala Terengganu pagi tadi. Terdahulu mangsa Zamri Jusoh, 60 tahun, berjaya dikeluarkan daripada bawah runtuhan kira-kira jam 9.52 pagi dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 9.28 pagi dan tiba di lokasi 7 minit kemudian. Sebaik tiba, mangsa disedari dihempap dinding konkrit rumah dan pihak bomba terpaksa menggunakan peralatan airlifting untuk mengeluarkannya dari bawah runtuhan. Mangsa kemudian berjaya dikeluarkan jam 9.52 pagi sebelum disahkan meninggal dunia dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Tambah Rozizah, mangsa difahamkan dihempap konkrit rumah tinggal yang dipenuhi semak berhampiran tempatnya menebang pokok. Kampung Peneh dan Lubuk Periuk, Hulu Terengganu kerugian lebih RM80,000 apabila tanaman kelapa sawit, pisang, durian dan nanas dimusnahkan seekor gajah liar sejak Khamis dan Isnin lalu. Terbaru gajah itu sekali lagi memasuki kebun mereka malam semalam sekaligus mencetuskan kebimbangan buat 700 penduduk jika haiwan tersebut mendekati rumah mereka. Menurut Mat Rawi Osman, 70 tahun, dia sahaja kerugian hampir RM50,000 apabila kira-kira 30 anak pokok durian Musang King yang berusia setahun rosak. Lebih terkilan, 1,000 pokok pisang dan 300 pokok nenas yang sudah boleh dikutip hasilnya musnah begitu sahaja. Jadi dia makan tu 2 malam dia pergi. Malam kemarin dulu, malam maring. Lepas tu
dalam pisang lebih kurang dengar tu pukul rata lah. Lebih kurang 50 lah. Buat orang kerugian. Pagar lagi, dia tarik, dia pijak habis, turu-turu pun pijak habis. Sementara itu, pekebun di Kampung Lubuk Periuk Yahya Abdullah, 62 tahun berkata hampir 60 batang pokok kelapa sawitnya yang berusia 9 bulan dimakan pak belalai sehingga kerugian kira-kira RM35,000. Saya tengok memang banyak pokok sawit ni habis dicabutnya dia makan ni. Lepas tu ini bukan kali pertama. Dia masuk dah 18 bulan 5 malam lepas. Dia masuk di bahagian yang tepi sebelah sana. Lepas tu malam tadi dia masuk sebelah sini. Jadi kebun saya lebih kali naik ke hampir separuh di bahagian gajah. Jadi anggaran kerugiannya agak besar jugalah. Gajah liar itu dipercayai datang dari hutan bersebelahan dan kejadian ini pertama kali berlaku di 2 kampung berkenaan. Perkara itu sudah dimaklumkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu dan berharap haiwan berkenaan dipindahkan bagi menjaga keselamatan penduduk dan tanaman. Baik, negara dijangka menerima tiupan angin lemah dan pelbagai hala dari 27 hingga 30 Ogos ini yang berpotensi menyebabkan pembentukan awan ribut petir terutama pada sebelah petang hingga malam. Jabatan Meteorologi Malaysia atau MAT Malaysia dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan antara kawasan terlibat ialah negeri di pantai barat dan pedalaman Semenanjung, Sarawak, Barat Sabah serta Labuan. Menurut kenyataan ini, fenomena berkenaan dikesan berdasarkan analisis model penyelidikan dan ramalan cuaca MAT Malaysia atau MAT-WRF, Pusat Ramalan Cuaca Julat Sederhana Eropah ECM RWF serta Sistem Ramalan Global GFS. MAT Malaysia sekaligus menasihati orang awam supaya sentiasa merujuk laman sesawang www.mat.gov.my dan semua media sosial agensi itu serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat terkini dan sahih. Baik, selepas ini hijrah prihatin selami kisah hidup bekas atlet Paralimpik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendahului senarai 347 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Melaka sempena ulang tahun ke-73 yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rostam hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri dikurniakan darjah utama negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Secara keseluruhan, seramai 883 penerima menerima pingat dan darjah kebesaran pada upacara yang berlangsung dalam 3 sesi istiadat, iaitu pada pagi ini yang berlangsung di Balai Istiadat di Sri Negeri Air Keruh dan 2 sesi lagi pada 27 Ogos. Penerima terdiri daripada anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan, ahli politik, ahli korporat, anggota pertubuhan bukan kerajaan, pengamal media dan ahli badan sukarelawan. Turut menerima pingat kebesaran ialah Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ayub Khan Maiden Piche dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang masing-masing menerima pingat darjah Gemilang Sri Melaka DGSM yang membawa gelaran Datuk Sri. Sementara itu, seramai 26 penerima menerima darjah Cemerlang Sri Melaka DCSM yang membawa gelaran Datuk Wira, manakala seramai 9 orang lagi menerima darjah Mulia Sri Melaka DMSM yang membawa gelaran Datuk. Bagi darjah Pangkuan Sri Melaka DPSM yang juga membawa gelaran Datuk, seramai 163 penerima termasuklah penyanyi legenda rock negara Amy Search atau nama sebenar Suhaimi Abdul Rahman. Selain itu, penganugerahan pingat jasa kebaktian PJK diberikan kepada Azwan Omar atau dikenali sebagai Abang Viva di atas jasa membantu mangsa banjir. 50 graduan Pondok Moden Al-Abaqirah PMA di bawah seliaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP berjaya menamatkan pengajian. Walaupun belum mencapai 1 dekad penubuhannya, pelajar lepasan PMA terbukti mempunyai kebolehpasaran yang tinggi, malah ada yang layak melanjutkan pelajaran ke luar negara, antaranya Arab Saudi, Jordan, Maghribi dan Mesir.
Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, beliau begitu teruja dengan sistem pondok moden ini yang menekankan ilmu turath dan akademik. Pembangunan PMA adalah hasil sumbangan pembayar zakat kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi membangunkan generasi umat Islam yang cemerlang. Pendidikan yang lahir daripada pondok ni satu pendidikan yang agak unik, yang sesuai dengan peredaran masa dan zaman, kerana kita adanya nilai tambah. Syarat kemasukannya pun agak ketat juga kerana kita nak melahirkan pondok yang berkualiti, dan perjalanan pondok juga ialah dibiayai sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kerana kita nak menjalankan amanah yang diberikan oleh pembayar-pembayar zakat. Sementara itu, seorang graduan yang juga tokoh Al-Abqari, tokoh bijak yang berjaya dalam bidang akademik dan turath, meletakkan Islam sebagai panduan hidup selain menjadikan ibu bapa sebagai pembakar semangat. Bagi saya, tiada untuk kejayaan ni sebenarnya semuanya bukan rahsia. Sebenarnya kita dah tahu dah, cuma nak buat atau tak buat, itu saja. Okey, tapi yang paling penting dalam saya kata kejayaan saya untuk mendapat tokoh ni, mungkin yang paling penting adalah kita merangka apa benda kita punya gerakan untuk kita punya goal kita, kan. Jadi kita rancang, dan pada masa yang sama kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis Haflul Al-Takharruj Pondok Moden Al-Abaqirah diadakan di Tamu Hotel and Suites Kuala Lumpur. Turut hadir pengerusi Lajnah Al-Irsyad Mawib Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, Pemangku Pegawai Eksekutif Mawib Muhammad Nizam Yahya dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Mawib Mahadi Soekarno. Baik, jika semalam hijrah prihatin menyantuni bekas atlet Paralimpik sukan memanah, hari ini misi tanggungjawab sosial korporat oleh TV Al-Hijrah itu ke Kampung Linggi, Port Dickson. Kunjungan hari ini menyingkap kisah hidup bekas atlet Paralimpik sukan badminton berkerusi roda Abdul Halim Said, 49 tahun, yang hidup sendirian malah diuji dengan keadaannya yang lumpuh sejak 25 tahun lalu. Bekas pemenang pingat gangsa acara badminton Paralimpik Negara 2004 ini redha dengan takdir yang menimpa dirinya selepas terbabit kemalangan pada September 1997 ketika dia berusia 24 tahun. Peristiwa hitam itu menyebabkan saraf pinggangnya putus dan sejak itu dia tidak mampu berjalan. Kemalangan itu juga mengakibatkan ususnya rosak dan terpaksa memakai beg stoma. Kalau nak ikutkan kita kira dalam bulanan tu macam stoma bag yang saya guna, lepas tu pampers, lepas tu tempat pelapik untuk saya duduk. Pasal kita guna pampers, kita tak jangka bila masa benda tu leaking. Jadi benda tu semua kalau kita nak ikutkan total kira 700-800 ke atas jugalah. Tinggal lagi saya cuba jugalah usaha sikit-sikit mana-mana yang kira saya boleh adakan, daripada situ jugalah saya campurkan dengan duit yang kebajikan yang saya dapat. Pada situlah saya dapat maintain. Pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib Datuk Nurul Arifin Abdul Majid yang turut mengunjungi Abdul Halim rasa bersyukur dan terharu apabila pendekatan yang dilaksanakan hijrah prihatin bersama penyumbang bantuan sedikit sebanyak membantu meringankan beban bekas Paralimpik itu. Sebenarnya Yakib kita ada lebih kurang 2,905 ahli. Jadi daripada sejumlah tu 80% adalah daripada golongan B40. Dan kita ada lebih kurang 300 atlet yang biasanya kita akan bantu setiap kalilah. Dan banyak lagi yang harus kita bantu. Turut hadir menyampaikan bantuan adalah Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Basri KAB, TDC Holding Serang Berhad dan MIM Gold and Jewellery. Sumbangan diberikan dalam bentuk barangan keperluan asas dan kesihatan serta sebuah kerusi roda mengikut spesifikasi yang bersesuaian dengan keadaan Abdul Halim. Apa kita buat adalah kita tanya dia. Saya telefon dia, saya tanya dia jenis kerusi roda yang bagaimana yang diperlukan dan spesifik apa yang diperlukan. Jadi apa dia bagi tahu saya, dan dia bagi tahu sekali
dia punya penjual kursi roda tu, yang mana sebenarnya penjual kursi roda itu juga adalah orang yang menggunakan kursi roda. Hari ini kami ada beri sumbangan barang keperluan harian, iaitu barang-barang makanan harian dan juga barang-barang peralatan kesihatan seperti first aid dan juga Toto, Lampin dan juga produk TDC sendiri, iaitu Cool-Ever, C2Joy, Alitera dan juga Berimix. Iaitu produk kami ni adalah produk untuk meningkatkan imunisasi badan dan juga antibody manusia dan juga boleh meningkatkan stamina. Jadi kita sangat bersyukur dapat aktiviti pada hari ini yang mana kita membuka perspektif ramai lagi yang di luar sana yang susah. Kita ingat kita dah susah dah. Rupanya ramai lagi yang lagi susah daripada kita yang memerlukan sumbangan dan bantuan. Aktiviti CSR yang menyantuni bekas atlet Paralimpik ini dijalankan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65. Buat julung kalinya, platform penstreaman video kandungan Islamik Nurflix Production Sdn Bhd bakal menerbitkan dokumentari yang berkisar rahsia Al-Quran dan sains. Bagi merealisasikan matlamat itu, Nurflix turut menjalinkan kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia USIM melibatkan aspek penyelidikan dalam kalangan akademik dan penempatan pelatih industri di syarikat penerbitan berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Nurflix, Syahrizal Muhammad berkata, menerusi kerjasama itu ia akan membuka ruang idea dan pandangan yang lebih kreatif bagi menghasilkan kandungan yang sesuai dengan situasi semasa sekaligus memanfaatkan penonton. Sekarang ni ada di antaranya yang saya sendiri sangat terkejut macam tajuk tu adalah Al-Quran dan Artificial Intelligence. Sekarang ni tengah isu Artificial Intelligence ni. Badan takkan Quran tak tahu benda ni, betul tak? Kan? Takkan tak perkembangan ni tidak di-discover. Discover dulu dah, kan? Kita tengok apa konten writing daripada Profesor Artificial Intelligence siapa tulis? Artificial Intelligence siapa tulis? Okey. Prof Norita. So kita tengok apa penjelasannya dan kita akan dokumentarikan. Dokumentari itu bakal tampil dengan 12 topik dan dijangka disiarkan pada Januari 2023. Kerjasama itu dimeterai menerusi memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani kedua-dua pihak. Sementara itu, Naib Chancellor USIM, Profesor Tan Sri Dr. Sharifuddin Muhammad Syarani berkata, menerusi MOU itu, Nurflix akan menyelia 14 pelajar program komunikasi USIM. Dalam hal ini, seramai 14 orang telah kita hantar ke Nurflix untuk mereka orang kata hands-on di Nurflix untuk mempraktikkan apa yang telah diajarkan di dalam bilik kuliah, kan? Maka di sinilah tempat trainingnya, supaya nanti apabila mereka bergraduan, mereka keluar to the real world, maka mereka dah dapat orang kata dia punya asas latihan itu di sini, iaitu di dalam hal ini di Nurflix. Teorinya dan segala technical knowledge-nya telah dilengkapkan di bilik darjah. Pelajar terlibat akan menjalani latihan industri di Nurflix dalam tempoh 13 minggu. Seketika nanti, suhu di Iraq cecah 5. Malaysia menzahirkan rasa tidak puas hati berhubung perkembangan dan status bantuan kemanusiaan menerusi pasukan petugas khas yang ditubuhkan bersama junta Myanmar. Susulan itu, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah akan menggesa pihak Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan maklumat terkini dan tepat daripada sumber yang lebih dipercayai. Apa yang saya tidak puas hati ialah maklumat-maklumat yang sedemikian tidak disampaikan kepada saya sebagai Menteri Luar dan juga teman-teman saya sebagai Menteri Luar negara-negara anggota ASEAN. Sebab itu, semasa mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN pada 3 hari bulan Ogos yang lalu, saya telah meminta supaya pihak Sekretariat ASEAN mendapatkan maklumat yang terkini dan tepat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai.
Justru pihaknya akan mendesak Sekretariat Menteri Luar Negara ASEAN agar membuat penilaian mengenai isu sebenar yang sedang berlaku di Myanmar. Ia termasuk bilangan angka yang terkini dan tepat berkaitan jumlah pertempuran, orang awam yang terbunuh, jumlah pelarian dalam negeri dan jumlah mereka yang telah ditahan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Jeram di Kuantan. Dalam masa sama, Datuk Seri Saifuddin turut meminta ASEAN menilai semula kedudukan pasukan petugas khas yang ditubuhkan bersama junta Myanmar dalam mengendali bantuan kemanusiaan. Di Iraq, suhu mencecah 50 darjah Celsius sehingga penduduk kehabisan sumber air bersih. Mereka terpaksa bergantung kepada bantuan bekalan air dari tangki yang disediakan kerajaan. Cuaca ekstrem itu dalam masa sama turut menyebabkan Sungai Euphrates terus susut. Di perkampungan Al-Aghawat, penduduk turut menjadikan sumber air telaga untuk mandi dan membasuh. Terdapat 50 buah rumah di perkampungan ini dan hanya 10 rumah masih berpenghuni, di mana ramai penduduk meninggalkan kampung untuk pergi ke kawasan yang mempunyai akses air. Penduduk juga berharap agar kuota bekalan air di perkampungan ini tidak dihadkan agar bekalan mencukupi untuk keperluan penduduk kampung sehingga musim panas berakhir. Mahkamah Perlembagaan Thailand hari ini menggantung tugas Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha daripada semua tugas rasminya. Keputusan itu dibuat selepas mahkamah mendengar petisyen bagi menyemak semula kesahihan tempoh penggal 8 tahun Prayut sebagai Perdana Menteri selepas mendapat undian majoriti. Perkara itu dimaklumkan mahkamah menerusi kenyataan bertulis kepada media tempatan. Namun tidak dapat dipastikan bila keputusan muktamad mengenai jawatan Perdana Menteri akan dibuat berhubung petisyen yang difailkan Parti Pembangkang. Prayut mengambil alih kuasa pada 2014 menerusi rampasan kuasa tentera. Timbalan Perdana Menteri Prawit Wongsuwan dijangka memangku jawatan Perdana Menteri Thailand buat masa ini. Semalam, kira-kira 200 penunjuk perasaan berhimpun di Bangkok bagi menggesa Perdana Menteri itu meletak jawatan. Susulan pelancaran peluru berpandu secara tidak sengaja ke Pakistan, 3 pegawai tentera udara India dipecat serta-merta. Siasatan terperinci telah dibuat sejak beberapa bulan lalu. 3 pegawai tersebut didapati bersalah kerana melanggar prosedur operasi standard SOP. Peluru berpandu supersonik BrahMos yang tidak dilengkapi senjata itu secara tidak sengaja dilancarkan dari tapak rahsia tentera di utara India. Ia jatuh di kawasan kira-kira 125 km di wilayah Pakistan. Ia tidak menyebabkan sebarang kerosakan atau kemalangan jiwa. Terdahulu, Islamabad mendakwa objek supersonik terbang pada ketinggian 40,000 kaki dan menceroboh ruang udaranya. Susulan kejadian itu, Pakistan mendesak supaya siasatan bersama dilakukan, malah mempersoalkan protokol keselamatan nuklear dan peluru berpandu negara jirannya itu. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adi Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.